Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi hajah rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada majlis ilmu ini ya, ada satu keajaiban berlaku pada hari ini. Tiba-tiba ustazah tu jadi ustaz. Jadi saya sampaikan salam daripada ustazah terlepas hadir pada pagi ini, kerana ada sedikit skedul yang tiba-tiba TV Hijrah panggil untuk ada perkara yang perlu diselesaikan di TV Hijrah. Jadi terpaksalah saya ambil alih pada hari ini. Jadi walaupun tak sama, memang takkan sama pun. Jadi kita boleh mengisi sesuatu di dalam majlis ilmu yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi hajah-hajah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan dengan kita baca selawat. Mudah-mudahan Allah Taala berkati majlis kita. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah tanda kita cinta pada Rasulullah SAW. Kita sentiasa ingat dengan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ingat, kita suka, kita sayang pada seorang, kita akan ingat pada dia. Tapi Allah Ta'ala ajar kita, Nabi ajar kita bagaimana kita nak cinta Rasul. Pertamanya ialah kita perbanyakkan selawat. Yang kedua, kena hidupkan sunnah Nabi. Yang ketiganya, kita kena amalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Antara ajaran yang perlu kita hidupkan, kita amalkan ialah bersuci. Itulah tajuk yang kita nak bincangkan, berkaitan dengan memotong kuku dan mengunting rambut, bercukur ketika haid dan nifas. Ya, alah ustaz, simple je ustaz, apa masalahnya pun. Tapi nak ceritanya, Islam ini dia sangat prihatin kepada kehidupan kita, sehingga perkara yang kecil-kecil pun diajar dan ditunjuk ajar bagaimana kita nak melaksanakan. Potong kuku, potong je lah kan, apa masalah dia? Tapi ada adab dan tata cara. Itulah cantiknya Islam. Baik, kita sambung bincang berkaitan dengan potong kuku, di mana ia ada kaitan dengan hukum orang yang dalam keadaan berhadas, sama iaitu disebabkan haid ataupun nifas. Jadi hukumnya bagaimana? Sebab timbul masalahnya gini, bila kita dalam keadaan berhadas, hadas kecil atau besar, jadi kita dalam keadaan, orang kata kotor kan, lepas tu kita potong kuku, rambut dalam keadaan kotor. Jadi seolah-olahnya kita memisahkan sebahagian daripada tubuh badan kita ini dalam keadaan kotor, berhadas. Habis nanti dia orang kata tubuh kita tu macam ni yang terpisah. Rambut kita terpisah dalam keadaan kotor. Kita tahu kalau jenazah ataupun tubuh badan yang kita terpisah daripada badan kita perlu diurus. Kalau jenazah perlu dimandikan. Kalau yang dipotong, macam mana hukum dia? Kena mandikan juga ke? Kita nak mandi, tak boleh lagi sebab belum sampai tempoh dia. Tapi kita dah potong rambut sebab dah rimas sangat panjang kan. Lepas tu doktor pun sarankan untuk dicukur pula sebab ada banyak kutu. Tak sebut. Contoh. Cara nak
elakkan daripada penyakit di kepala itu, kena cukur rambut, ataupun kita kena berbekam, tak tahan sangat kepala sakit. Jadi saranan untuk menghilangkan sakit adalah kena berbekam. Kalau berbekam kena buang rambut, tapi dalam keadaan berhadas, masih lagi dalam datang bulan, masih ke dalam nifas. Jadi hukumnya bagaimana? Jadi menurut pandangan yang diungkapkan oleh kebanyakan ulama, kemudian mengatakan bahawa Imam Ghazali melarang orang yang sedang berjunub dan wanita yang sedang haid dan pentung kuku menguntir rambut, mencukur bulu atau mengeluarkan darah atau sebahagian daripada tubuh. Jadi ini dinukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan bahawasanya wanita yang dalam keadaan haid ataupun nifas dan kemerahasiaan itu dilarang daripada memotong kuku ataupun mencukur bulu ataupun mengeluarkan darah atau bahagian daripada tubuh. Maksudnya ketika dalam keadaan berhadas itu, kita tak boleh nak pisahkan sebahagian daripada anggota tubuh badan kita. Ini menjadi isu. Jadi larangan itu bagaimana? Haram ke? Makruh ke? Ataupun khilaful aula? Dalam fiqh ni, yang dikatakan mukallaf itu orang yang dipertanggungjawabkan untuk buat dan tinggalkan. Itu cantiknya Islam. Dia bukan suruh buat baik je, buat jahat tu pulang pada awak, tak ada. Yang baik kena buat, yang dilarang itu kena tinggalkan. Setiap perkara yang disuruh, yang diperintahkan, sama ada wajib ataupun sunat, pasti ada kebaikan. Walaupun kita tak suka. Makan bawa ke rumah, ada yang tak suka, dia kata macam buah lipas. Tapi disunatkan makan bawa ke rumah sebab ada kebaikan. Memang ada banyak kebaikan. Perempuan suruh tutup tudung, suruh pakai tudung. Panas pula sekarang, musim panas, suka ke? Sampai rumah terus cabut. Yang pertama sekali sampai masuk rumah je yang dicabut tudung. Tapi pakai juga. Kenapa? Kena perintah dan kita yakin ada kebaikan. Jadi itu yang perlu kita yakini dalam kita beramal dengan ajaran Islam. Jadi kalau itulah mungkin, insya-Allah, yang susah pun kita sanggup buat. Itu yang disuruh. Yang dilarang sama ada dua, haram ataupun makruh. Memang pastinya ada keburukan, ada yang tidak baik pada perkara tersebut. Cumanya segi peringkat dia, kalau haram tu memang tak boleh nak tolerate lah. Kerana keburukan, kemudaratan itu suatu yang pasti. Kalau yang makruh, keburukan ada tetapi tidak menjejaskan perkara yang asas. Apa contoh makruh? Yang selalulah dalam hadis-hadis sebut, makan bawang. Yang seumpamanya, kadang orang suka makan petai, buah jering, orang Kelantan, orang jering tak boleh tinggal. Jering tu direbus lagi, makan macam tu je. Kan? Itulah sebab sedap, kan? Jadi dengan orang kata kelapa parut tu, itu teringatlah masa saya di pondok dulu, kan. Jadi balik daripada masjid, lepas solat tu mesti beli 50 sen sama tu, kan. Jadi itu sedap, tetapi hukumnya makruh sebab keburukannya tidaklah begitu berat. Cuma tak seronok lah, kan, bila bercakap bau, ataupun datang ke masjid ramai, pagi-pagi tak gosok gigi. Contohnya lah, kan. Jadi dia tidaklah memberi kesan yang besar, tetapi suasana yang tidak baik. Jadi perkara yang dilarang adalah sepatutnya ditinggalkan. Jadi bila ada larangan yang Imam Ghazali menyebutkan dilarang daripada memotong, itu maksudnya bagaimana? Jadi tegas Imam Ghazali dan kitab Ulumuddin, tidak sepatutnya seorang yang sedang berjunub bercukur rambutnya, memotong kukunya, bercukur bulu ari-arinya, mengeluarkan darahnya atau mengeluarkan satu bahagian daripada dirinya. Ini kerana setiap bahagian tersebut akan dikembalikan pada akhirat dalam keadaan berjunub. Lalu ia mempersoalkan kenapa ia dibangkitkan dalam keadaan berhadas besar. Itu hikmahnya. Imam Ghazali melarang. Tapi larangan itu tidak nyatakan haram ataupun makruh. Kita ni kalau tak boleh dilarang, jangan. Imam Ghazali kata tak boleh lah. Jadi sini kita perlukan memahami lebih detail supaya kita tidak
kita panggil apa? Kita tidak ekstrim ya dalam satu hukum, dan mungkin ya kalaulah ia dibuat juga kita boleh tolerate ya, artinya kita tak apalah, dah terpaksa nak tunggu habis tempoh dia 60 hari. Agaknya kalau kuku tu jadi macam mana? 60 hari kan? Bagi kita memang rasa sangat tak selesa. Seminggu tu yang disunatkan, seminggu sekali potong hari sebenar Jumaat tu pun rasa tak selesa. Ini kalau kita nak berkorban. Berkorban daripada 1 Zulhijjah sampai korban tu dilaksanakan. Ustaz, korban dah buat ke belum Ustaz? Nak potong kuku ni. Tiap-tiap hari telefon. Ialah bila kita kendalikan korban, tak semestinya hari pertama. Kerana hari kedua pun belum sempat lagi. Hari ketiga, hujan. Tak boleh. Kena hari yang keempat. Hari tasyrik yang ketiga kan. Boleh lagi. Jadi, situ menjadi suatu, kita panggil apa, concern kita. Jadi, baguslah kita tahu hukum hakam. Ya. Namun, dalam keadaan yang mungkin kita terpaksa, potong kuku, jadi jangan rasa bersalah. Sebab kita akan bincangkan hukumnya bagaimana. Jadi Imam Ghazali katakan ianya dilarang kerana di akhirat nanti di tiap orang dipersoalkan bahawasanya ianya itu dibangkitkan tubuh itu dalam keadaan berhadas ya, sebab belum mandi lagi, belum bersuci lagi ya. Jadi ketika membahaskan pendapat ini Al-Bujairimi, jadi seorang dalam kitab Bujairimi mengkritik pendapat Imam Ghazali mengatakan bahawa bahagian badan yang dikembalikan kepada jasad adalah berdasarkan keadaannya waktu mati, bukannya semua bahagian yang telah dipotong sepanjang umurnya. Jadi pandangan ini dikritiklah oleh Bujairimi dalam kitab fiqh, menyebutkan bahasanya kalaulah alasannya dilarang untuk memotong kuku itu disebabkan nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan berhadas dan tidak suci, Bujairimi mengatakan yang dimaksudkan jasad itu dalam keadaan mana dibangkitkan ialah kesudahan akhirnya itu bagaimana dikebumikan ya. Jadi kalaulah jenazah tadi tidak dimandikan, sebab tu bila orang meninggal dunia wajib dimandikan. Kerana apa? Kerana ia dikira sebagai berhadas ya. Mati itu sendiri mewajibkan untuk dimandikan. Jadi insya-Allah mudah dengan dimandikan itu dia kembali kepada Allah dengan jasadnya yang suci dan bersih. Sebab tu bila kita belajar khusus mengurus jenazah kan, kita bukan sekadar bersihkan bahagian luaran, bahagian dalaman pun kena bersihkan. Macam mana nak bersihkan dalaman? Kena korek ke? Taklah sampai begitu. Tapi secara zahirnya kena tekan, kena didudukkan supaya najis-najis itu keluar. Jadi yang tak boleh keluarkan itu di luar daripada kewajiban kita. Kerana syariat Islam menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan, mempertanggungjawabkan kepada kita pada suatu perkara, melainkan ia dalam perkara yang kita mampu untuk melakukannya. Jadi yang mampu lakukan, kita tekan, kita urut sehingga keluar tu najis, dah cukup. Nak korek dalam, nak bedah dan sebagainya, itu tidak menjadi keperluan di dalam syariat ya. Itulah tuan-tuan dalam kehidupan kita, peganglah dengan syariat ya. Banyak kemudahan, bukan susah pun. Nak solat bukan semestinya cari telekong kan. Adakah syarat sembahyang itu kena pakai telekong? Tak. Yang wajib menutup aurat. Sebab itulah Ustaz Azhar kata kalau tak pakai tudung tak apa, pakai je tudung saji. Sebab yang penting ialah menutup aurat. Jadi kita kena faham konsep dalam hukum Islam ini bagaimana. Okey. Jadi begitu juga Al-Qalyubi. Al-Qalyubi ni nama kitab juga. Kitab Qalyubi pengarang kitab Al-Qalyubi menyatakan bahawa sekiranya setiap bahagian dikembalikan kepada jasad, sudah pasti jasad akan menjadi buruk kerana panjang kuku, rambut dan janggut. Jadi kalau nak dikembalikan, ditetapkan mesti dalam keadaan suci itu, dia akan mendatangkan kemudaratan dan tidak baiklah. Contoh tempoh yang panjang saya katakan tadi, kuku jadi panjang. Kalau rambut pula, kalau janggut, yang laki lah ya, dia belum suci. Kalau dibiarkan tempoh yang panjang, dia akan menjadi panjang, tak terurus ya. Jadi sebab itulah ulama mengkritik pandai Imam Ghazali yang masuk larang itu bukanlah larangan yang
orang kata yang haram. Kita tengok kesimpulan nanti. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahawa setiap manusia akan dibangkitkan dalam keadaan dia mati. Setelah ia dimasukkan ke dalam syurga, ia akan menjadi tinggi seperti ketinggian Nabi Adam AS. Ini nyatakan bahawa Ibnu Hajar, bila kita meninggal dunia, maka kita akan dibangkitkan sebagaimana kita dimatikan. Sebab tu kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dengan husnul khatimah. Na'udzubillah daripada su'ul khatimah, kematian-kematian yang sangat tidak baik, sama ada pada zahir ataupun pada yang batin. Yang zahirnya ialah kalau kita tengok orang meninggal cara baik tu macam mana. Biasanya di atas pembaringan bersama ahli keluarga, dapat mengucap kalimah syahadah, bukan mati mengejut, ada persiapan-persiapan yang disediakan, sempat bertemu dengan ahli keluarga, sempat membuat wasiat kepada keluarga, sempat minta maaf. Itu yang cantik kan? Dalam kematian kita, kita akhiri dengan husnul khatimah. Tapi ada kalanya ramai juga yang meninggal dalam keadaan yang mufajaah. Bagaimana mufajaah? Ketika bawa kereta tiba-tiba meninggal dunia, dalam toilet tiba-tiba tersandung jatuh meninggal dunia. Kan artis kegemaran tuan-tuan puan-puan, pelakon K-pop wanita, alah tak ikut media sosial lah ni. Tak minat, bagus. Tiba-tiba dekat WhatsApp tu kan keluar, kadang keluar itulah apa-apa di share-nya kan. Tak tengoklah juga. Ya, jatuh tangga je meninggal dunia. Kebetulan hari apa itu, hari Sabtu. Anak saya balik daripada kerja, tak macam mana, dia jatuhlah tangga. Jatuh tangga, terduduk. Dia duduk, biasalah. Dia beritahu ke maknya. Maknya lebih-lebih, walaupun dah kahwin, ada suami, maknya lebih-lebih kan. Jadi di situ dah okey dah. Selesai pergi klinik, x-ray semua okey. Lepas tu dah urut semua okey, dah boleh jalan. Jumpa pesan kepada, ni kena naikkan berat badan supaya dia kuat sikit. Jadi nak ceritanya situ ialah bila badannya lemah, ya, lepas tu tak ada, orang kata tak ada daging, kurus. Bila jatuh hentakan tu kuat. Jadi impak dia lebih besar. Jadi bukanlah cerita pasal arti itu sangat, tapi nak ceritanya mati itu di mana-mana dalam apa jua keadaan, dan kita mohon kepada Allah agar kita tidak dimatikan dalam keadaan mufajaah, mati terkejut, ya, mungkin itu dalam keadaan yang kita rasa memang tak sepatutnya. Jadi seolah-olah kita mati dalam keadaan ini, na'udzubillahi min zalik. Okey, patah balik tadi. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani nyatakan bahawasanya, ya, manusia itu akan dibangkitkan bagaimana keadaan dia mati, ya. Jadi kalau kita husnul khatimah, keadaan yang baik, insya-Allah. Sebab tu kita kata tengok orang yang meninggal dalam keadaan solat, Allahu Akbar, seronok kan, dalam keadaan sujud. Dan ketika sujud itulah, ya, kedudukan di mana hamba itu sangat dekat dengan Allah ketika sujud. Kan viral kan, banyak video-video orang yang meninggal dalam keadaan sujud. Pula tu di mana? Di masjid, di surau. Allahu Akbar. Itulah kelebihan bagi orang yang mulazamah dengan solat berjemaah. Ingatan untuk saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Dan akan menjadi tinggi seperti ketinggian Nabi Adam AS. Ya. Wallahu alam, ini diceritakan oleh ulama. Jadi itu semua dalam kuasa Allah. Ya, nak jadikan dia pendek ke tinggi ke, nak rendah ke, nak tinggi, gemuk ke kurus, itu kuasa Allah. Tetapi kita perlu berusaha dengan yang terbaik. Tapi jangan pula nak tinggi tu pakai kasut tinggi. Ini masalah anak-anak muda, perempuan khususnya. Pernah saya tegur anak saya sendiri, tengok kasut lain macam dia tinggi, beratnya Masya Allah 1,5 kilo. Dia kata apa nak tinggi? Kenapa berat? Supaya stabil. Sebab kalau tinggi ringan, terpelecok. Lepas tu jangan. Sebab apa? Dia dah mula sakit pinggang. Kebetulan, itu ada poin dia. Cek ke doktor, dia kata ni ada masalah tulang belakang. Kan dah cakap dah. Terus buang kasut tersebut. Itulah kadang, bila kita ikut logik akal kita, banyak kemudaratan yang akan berlaku. Sebab tu hidup kita ikut
apa dia? Ikut ilmu, ikut kehendak Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, bukan ikut nafsu. Ikut nafsu tu yang banyak masalah. Okay, jelas Al-Madabiri. Ini pun pengarang di kitab, bahagian yang dikembalikan kepada jasad hanyalah sebahagian yang asal saja seperti tangan atau kaki yang terpotong, bukanlah rambut, bulu, janggut atau kuku. Jadi malah ada riwayat menyatakan mengharuskan wanita haid menyikat rambutnya, sedangkan perbuatan tersebut kebiasaannya akan menyebabkan rambut gugur. Ni Ibnu Hajar Asqalani nyatakan kalau wanita ketika haid pun tak ada masalah nak sikat rambut. Lelaki kalau sikat rambut tak ada masalah. Sebab apa? Sebab nature lelaki rambutnya pendek, kecuali yang luar biasa. Dia simpan rambut daripada kecil sampai ke besar. Kalau nak panjang tak apa, biarkan terurus. Tapi bila perempuan biasanya panjang, bila disisir, disikat rambutnya, biasa gugur lah. Lagilah kalau dah usia-usia 50, 60, berdasarkan pengalaman saya, sebab saya hidup dengan orang yang seusia itu. Jadi bila disikat je, dia tengok bang dah gugur, abang nak lagi tak dengan saya. Itu biasa kata-kata manja kan. Jadi itu biasa. Kalau pergi umrah, lagilah. Kena dam tak? Ya, kena dam. Sudah dah tanya sikit dah boleh tak kena dam. Jadi kalau gugur sendiri, tak kena dam. Tapi kalau kita sikat rambut, gugur itu dengan perbuatan kita, kena dam. Tapi kalau kita mandi, siram air macam biasa, bukan air pancut, guna gayung ataupun shower yang lembut, jadi tak jatuh ataupun gugur rambut tersebut, maka tak kena dam, kerana jatuhnya, gugurnya rambut itu adalah dengan perbuatan sendiri dan orang kata disebabkan sesuatu yang nature ataupun biasa. Tapi kalau kita guna shower jet, sebab kita nak ada ke? Ada memang kan. Yang shower tu bila dia ada unsur urutan, kena kepala tu dia tajam dia tu kan. Bukan biasa. Sebabkan kuatnya aliran air yang kita guna kuasa jet pada shower itu menyebabkan rambut gugur, itu dikira sebagai perbuatan kita menggugurkan rambut, maka kena dam. Alamak, dam macam mana bayar Ustaz? Alah, sikit je. 60 rial. Biasakan sebut gitu kan. 60 rial. Niat sedekah dan juga untuk tambahkan dan infak pada jalan Allah. Jangan rusing, jangan susah hati. Okey. Patah balik persoalan tadi. Jadi ketika Aisyah mengerjakan haji bersama Nabi SAW serta menjadi Mekah, beliau kedatangan haid. Kemudian baginda bersabda kepada tinggalkanlah umrahmu, lepaskanlah ikatan rambutmu dan bersikatlah. Jadi ini satu dalil menunjukkan bahawasanya nak bersikat itu tak ada masalah. Tapi yang masalah timbul bila rambut gugur, itu je. Jadi isu dia kalau menjadi gugur itu kerana normal yang biasa, maka tidak dianggap sebagai menyalahi ataupun dilarang. Sebab benda perkara yang biasa yang tak dapat dielakkan, memang syarak ada kelonggaran. Contoh yang kelonggaran biasanya kita berjalan kalau perempuan, baju jubah dia menyapu lantai ataupun tidak? Kebiasaan dia lah menyapu lantai sebab dia nak jaga aurat. Baguslah tu kan. Jadi kalaulah menyapu lantai itu ada kekotoran habu, bukan najis, yang dikatakan umumul balwa, macam orang Arab kan, jalan dia menjadi menyapu menyapu jalan, pasir tu jalan. Jadi itu dimaafkan dan tidak membatalkan ataupun tidak diingat sebagai najis. Itu dikatakan kelonggaran di dalam Islam. Bukan suatu yang strict sehingga tak boleh nak buat. Orang kata menyusahkan, tak ada pilihan. Sehingga Nabi kata pun kepada Aisyah ketika itu bila datang haid, tinggalkanlah umrah. Maksudnya jangan buat umrah terus. Dan niat ihram, tiba-tiba datang haid. Kena buat apa? Stop dulu. Jangan buat tawaf, jangan buat sa'i. Tunggu sampai bersih, barulah sempurnakan umrah. Jadi perkara lain, dia kata lepaskan ikatan rambutmu dan bersikatlah supaya
sera. Jadi kalau rambut terikat, terperap, lagilah basah. Macam mana keadaan saya tak ada pengalaman. Jadi Haji Hajah tahu sendiri pengalamannya dengan rimasnya, kadang-kadangnya lagilah ada kelimumu lagi kan. Memang tak selesa, maka Nabi kata ikatlah ikatan rambutmu dan bersihkan. Jadi Ibn Taymiyah dalam Fatwa Al-Kubra menyebut baginda SAW menyuruh orang yang memeluk Islam untuk mandi dan tidak memerintahkan agar dikhitankan atau dipotong rambutnya setelah mandi. Ini fatwa Ibn Taymiyah. Kita ketepikan, orang kata Ibn Taymiyah Wahabi ke apa, ketepikan itu, tapi kita bincangkan soal ilmu. Dia kata dalam fatwa menyatakan Rasulullah menyuruh orang yang memeluk Islam itu untuk mandi. Sebab tu orang Islam wajib mandi. Kerana apa? Untuk membersihkan dia daripada hadas ketika dia dalam keadaan tidak beriman itu. Mana dia tak mandi kan? Hadas tu memang menjadi kebiasaan bagi mereka. Nak bersuci pun ikut cara yang mereka rasa mudah. Kalau ikut toilet semasa hari ini, ada air tak? Ke hotel, alasannya apa? Basah, jadi kotor. Sepatutnya orang Islam kalau basah pun tak jadi kotor kan. Sebab kita ada tata cara, bila kita bersih, kita kena bersihkan bukan sekadar tempat keluar najis, tetapi persekitaran kena bersihkan. Kalau tidak nanti mercik kepada seluar kita kan kita. Tapi sebanyaklah sikap kita sendirilah yang tidak biasa. Masuk toilet nak flush, selalu kan jumpa goreng pisang terapung je kan. Selalu jumpa. Lagilah tandas awam, dia tak ada air, ada kukesah, dia buang tinggalkan gitu sebab tak ada air. Sepatutnya sebelum tengok dulu ada air ke tak ada air, sebab nak bersuci. Kalau tak ada air, apa persiapan? Beli air dulu. Sebab biasanya kan kita pergi toilet tu di sesin minyak kan. Banyak air, beli air lah. Mawak dalam toilet, tinggalkan satu botol untuk orang kemudian. Kan? Itu yang diajar oleh Islam. Tapi kadang sikap kita yang tak biasa dengan perkara tersebut menyebabkan tandas air yang sepatutnya dijaga orang Islam keadaan bersih, tak bersih. Itu mungkin satu remaklah untuk kita, untuk didik diri kita, biasakan diri kita dengan bersih. Ada juga berlaku jatuhnya seseorang di toilet sebab licin. Kenapa licin? Air dah bertakung berapa lama? Kalau setakat sehari itu atau sejam 2 jam okey lagi. Tapi kalau dah seminggu, kan tentu keluar. Dah seminggu semua menggunakan toilet tu tak dicuci, orang kata tak ditolak air tu, menjadi bertakung, akhirnya berkulat. Bila berkulat, kadang kesian warga emas, kadang bukan siapa, mak ayah kita jatuh sebab licin. Ini pun kena ambil tahu juga. Okey, patah balik perbincangan kita berkaitan dengan kebersihan tadi. Jadi orang yang masuk Islam itu diwajibkan untuk mandi, tetapi tidak diperintahkan untuk berkhitan atau dipotong rambut setelah mandi. Sedangkan rambutnya tu kan sebelum tu dalam keadaan tidak suci kan, tak suruh pun potong rambut. Berkhitan pun tak wajib. Kalau yang nak je lah. Selalu orang kata berkhitan ini dia fokuskan kepada masalah seksual, tapi sebenarnya bukan. Dalam mazhab Syafi'i, yang mewajibkan berkhitan itu adalah untuk memastikan kebersihan, bukan tujuan seksual. Kadang orang salah bila itu sebab tujuan tersebut. Tetapi dalam Islam, dalam mazhab Syafi'i kita, disuruh untuk lelaki untuk orang kata dikhitankan itu adalah untuk kebersihan, supaya kotoran-kotoran yang di bawah kulub itu mudah untuk dibersihkan. Jadi Huzaifah dan Abu Hurairah mengatakan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang berjunub, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis sama ada ketika hidup ataupun ketika mati. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, manusia ini, sehingga jasadnya itu tidak dianggap sebagai bangkai. Berbeza dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Kita pun kehidupan. Sebab tu nantikan dalam istilah
dalam kalau kita bincang masalah mantiq, logik, dia kata manusia ni sama je dengan semua kehidupan yang lain. Cuma bezanya manusia adalah hayawanun natiq. Manusia ialah satu kehidupan yang boleh bertutur. Maksud bertutur itu ialah berakal, sebab dia bercakap berasaskan kepada akal. Berbeza dengan haiwan yang lain. Kita haiwan juga. Sebab tu kan kalau kita tak ada, tak ikutkan peraturan, tak ikut orang kata kemanusiaan, dia panggil kau ni lebih teruk daripada haiwan. Haiwan tu lembut lagi. Binatang. Lebih teruk daripada binatang kerana memang kita satu sudut ada persamaan. Kita hidup di atas ini, tapi yang membezakan kita adalah akal fikiran kita. Hayawanun natiq. Jadi Nabi kata jasad orang-orang yang beriman ini dia tidak dianggap sebagai najis ketika hidup ataupun sudah meninggal dunia. Adapun orang yang bukan orang yang beriman, non-Muslim, jasadnya tetap tidak najis. Kerana yang dimaksudkan najis itu ialah najis pada akidah, bukan pada fizikal dia. Betullah ajar-ajar mati Allah Ta'ala dalam hukum fiqh ini, bila berlaku kematian maka jenazah itu perlu diuruskan, sama ada jenazah orang Islam ataupun jenazah bukan Islam. Kena uruskan, tak perlu tunggu orang dia lah. Kalau orang dia tak ada, kita lah kena uruskan. Jiran kita non Muslim, dia pula bukan yang jenis campur dengan orang dia, ataupun dia tak ada ahli keluarga, tak ada siapa urus, tak ada siapa NGO dia yang nak mengurus, kita wajib uruskan. Tanam je lah tanpa disembahyangkan, ya. Tak semestinya dibakar. Nak tubuh kat mana? Nak masuk kubur orang Islam tak boleh kan? Itu peraturan dia. Jadi carilah tempat-tempat, kok mana pun kena diurus, ya. Kerana itu menjadi fardu kifayah, ya. Bukan sekadar untuk Islam. Cantik Islam kan, ajaran Islam ni memang untuk semua, untuk Islam dan juga non-Muslim. Kita berjiran, walaupun jiran kita non-Muslim. Kalau USG rasanya biasa kok, ramai jiran non-Muslim, ya. Kita kena buat baik juga dengan dia. Kalau dia jahat ustaz, nak parking depan rumah dia pun tak boleh, bising sikit pun tak boleh. Pernah tuan-tuan puan-puan, ya, saya duduk bersekira ni kan, dulu kan pernah saya di sini kan. Malam tu kita tolak kerusi, bunyi cak sikit kan. Esok dia ketuk pintu. Jangan bising-bising lah, malam tadi banyak bising tak boleh tidur. Kebetulan ialah pasangan yang dah berusia, tak ada anak. Jadi mungkinlah dia tidak merasai tak biasa dengan kerana bising anak-anak, jadi sangat terganggu dan sangat pentingkan diri sendiri. Jadi kita macam mana nak lawan balik ke? Kita okey je lah, sorry, macam tu je lah. Jangan buat lagi. Jadi kita berbuat kepada jiran, ya, kita walaupun non-Muslim, ya. Ya, jadi itulah pandangan Imam Ghazali berkaitan dengan hukum memotong kuku. Kalau ikut Imam Ghazali, hukumnya adalah dilarang, ya, dan kitabnya dilarang untuk memotong kuku dan sebagainya. Tetapi tidak nyata larangan itu haram ataupun makruh. Jadi telah dibahas oleh pengarang buku ini, Sa'ad Raizir, dengan menakalkan pandangan-pandangan daripada pengarang kitab Bujairimi, kemudian kitab Qalyubi. Ini kalau Bujairimi, Qalyubi ni kitab yang biasa belajar di pondok dulu. Saya belajarlah kitab tu. Kitab yang tak ada baris dan tak ada perenggan. Kita baca buku ni senang kan? Ada tajuk, ada perenggan, setiap poin itu ada perenggan di sendiri. Jadi kalau kitab lama tak ada. Cubalah tengok kitab Turas yang dipanggil kitab kuning itu, dia memang satu muka surat tu penuh je. Noktah pun tak ada. Dia akan mula faslun. Itu masuk faslun tu bab barulah. Ataupun kalau bermula yang besar tu boleh kitabus salah. Lepas tu bab faslun 1 2 3 faslun macam tu. Jadi perlukan kemahiran bahasa Arab untuk memahaminya. Jadi sini hasil daripada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahawasanya tegahan atau larangan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali adalah merupakan ijtihad beliau, dan tegan tersebut lebih kepada hukum makruh. Jadi sini kita fahamkan, punya itu pandangan Imam Ghazali secara ijtihad dia, bukan suatu yang qat'i. Jadi kita kalau terbuat ataupun kita tak ikut pandangan Imam Ghazali, maka tidak menjadi
kesalahan. Ya. Ini kerana Imam Ghazali sendiri ketika melarang perbuatan tersebut, beliau menggunakan istilah tidak sepatutnya, la yambaghi. Jadi larangan itu dikatakan la yambaghi, tidak dikatakan yuhramu ataupun yumna'u. Itu istilah perkataan bahasa Arab yang biasa digunakan untuk menunjukkan ianya haram. Dan Al-Quran sebut hurrima alaikumul maitatu waddamu. Bila katakan hurrima, itu maksudnya haram. Ataupun la yahillu lakum, perkataan tidak halal, itu juga menunjukkan kepada haram. Ataupun perkataan nahi, tegas cara mutlak, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Itu dalam istilah-istilah fiqh bagaimana dia memahami suatu hukum. Jadi bila katakan la yang bagi, maka difaham bahawasanya larangan tersebut bukanlah bersifat haram tetapi adalah makruh. Jadi kalau boleh kita tunggulah masanya. Tapi kalau dah terpaksa, buatlah saja tanpa rasa bersalah. Hukumnya adalah makruh dan itu adalah pandangan ataupun isyad daripada Imam Ghazali. Ya. Kemudian yang kedua, sekalipun larangan ini mendapat kritikan daripada pelbagai sudut, namun tidak menjadi kesalahan sekiranya terdapat individu yang ingin menyimpan kuku atau rambut sehingga selesai mandi hadas dengan niat untuk keluar daripada khilaf. Saya tekankan khilaful aula. Maksudnya bila ada khilaf di kalangan ulama, ya, maka kita boleh buat, ya, tak apalah. Sebab ada kata yang boleh, ada yang katakan tak boleh, tetapi yang tak boleh itu lebih baik. Sebab asalnya kita nak dalam keadaan bersih. Walaupun bukan suatu yang qat'i. Dikatakan khilaful aula. Ya. Namun harus dipastikan bahawasanya perbuatannya tersebut tidak memudaratkan kesihatan atau dapat menjatuhkan maruah dia. Jadi kalau kita hajah datang masjid tidur kuku Masya Allah. Panjang. Dah lah panjang, lepas tu dalam tu ada hitam-hitam pula. Kalau panjang bersih, okey. Macam tu disyaratkan kena dipastikan perbuatan tersebut tidak memudaratkan kesihatan. Kerana apa? Kerana wanita ini khususnya selalu berada di dapur. Buat apa? Masak makanan. Lepas tu, lagilah kalau masak itu yang perlu digaul. Gaul guna apa? Guna tangan kan? Jadi kalau cuba bayangkan tangan dalam tu kotor, kadang-kadang jijik kan tengok video-video viral kan, sampai tak nak masuk kedai inilah. Sebab dalam mengurus makan itu dalam keadaan kotor. Islam memang sangat menitik beratkan kebersihan. Maka boleh, tapi kena jaga kebersihan, jangan sampai mudaratkan kesihatan ataupun menjatuhkan maruah. Ya. Kemudian dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, dijelaskan secara umum keharusan wanita yang sedang haid dan nifas untuk memotong kuku, mencukur bulu atau menggunting rambut. Jadi dalam kitab yang lain, ya, ulama mengatakan bahawa keharusan wanita sedang haid untuk nifas untuk potong kuku. Maksudnya harus. Kalau Imam Ghazali tadi layam bagi, tak sepatutnya. Itu dia punya istilah dia, term dia. Bila harus ni kita faham, dalam istilah fiqh tu apa dia? Harus. Kita hukum fiqh ada 5 kan? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi kalau kita faham 5 konsep ni, mudah kita nak faham hukum hakam di dalam Islam. Tak perlu tanya ustaz, tak perlu tanya ustazah, sebab dah dia ustazah sendiri. Jadi dikatakan hukumnya harus. Bila harus, optional lah untuk kita. Pilihan kita. Pilih yang mana suka. Nak buat ke tak buat, sama sahaja. Jadi harus wanita yang sedang haid atau nifas untuk memotong kuku, mencukur bulu ataupun menggunting rambut. Sama je, nak potong pun okey, tak potong pun okey. Nak biarkan rambut panjang pun okey, nak potong pun tak ada masalah, kerana hukumnya adalah sama. Harus tu pertimbangan dia, nak buat pun sama, tak buat pun sama. Wujuduhu kal adamihi. Adanya dengan tak adanya sama saja. Ya. Jadi pandai ini dipilih kerana ketiadaan dalil yang menerangkan bahawasanya tindakan tersebut
akan menyebabkan seorang itu akan dibangkitkan pada hari akhirat dalam keadaan yang bermasalah. Jadi inilah yang menjadi sandaran, ya, sebab dalam hukum Islam ni mesti ada illah. Illah tu apa dia? Alasan. Sebab tu orang gunakan istilah mengelat. Tahu tak mengelat? Cari alasan. Ada je alasan. Kau ni pandailah mengelat. Dia ambil perkataan illah. Illah ini dalam masalah hukum fiqh, setiap suatu hukum mesti ada illah. Sebab yang menjadikan ianya wajib, sunat, haram ataupun makruh. Mesti ada illah dia. Melalui illah itulah nanti kita boleh kiaskan. Contoh, tuan-tuan perempuan, yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan minuman adalah arak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Jadi perkataan fajtanibuhu, suruhan untuk meninggalkan itu menunjukkan ianya adalah haram. Jadi dikaji oleh para ulama, kenapa arak itu diharamkan? Sebab apa? Itu tengah-tengah illah. Memabukkan. Kenapa memabukkan itu menjadi sebab pengharaman? Sebab bila mabuk ni, dia hilang akal. Bila akal, fikirannya tidak siuman. Bila tidak siuman, dia akan melakukan kemudaratan kepada orang lain. Tengok orang-orang dalam bukan masyarakat Melayu kita lah, yang biasa dengan arak. Bahagia ke hidup dia? Ya? Tak bahagia. Pernah tanya? Cubalah tanya pada jiran-jiran kita. Tapi memang majoriti dia orang tak suka. Merokok pun sama juga. Arak lagi teruk. Judi lakilah teruk. Yang menjadi bangsa siapa? Perempuan lah. Sebab yang biasa mabuk kaki judi siapa? Lelaki. Ya? Kena tengok balik. Kenapa agaknya lelaki ni suka mabuk, suka berjudi. Jadi semua tu ada kaitan. Contoh, kalau lelaki yang tak suka duduk di rumah, sepatutnya lelaki suka duduk rumah, tapi tak suka duduk rumah. Kenapa? Ini usah nasalkan perempuan jugalah tu. Mungkin kan. Kalau kat rumah, isteri asyik pok-pak, membibi je kan. Itu yang suka duduk kedai kopi, kedai mamak. Sekarang dah kurang kedai kopi. Kalau di kampung-kampung, itu masih ada lagi kedai kopi. Saya perasan memang di kampung saya itu ada pot. Bukan orang kata hebat sangat, tapi itulah dia suka melepak di situ sebab dia rasa tenang. Di rumah kurang tenang sebab mungkin anak-anak, mungkin saya tak kata, ya. Jadi kita boleh fikir-fikir balik. Kalau suami susah sangat duduk rumah, tengok balik dia, bang, kenapa susah sangat duduk kat rumah ni? Apa yang tak kena? Abang nak karaoke kat rumah ke? Jom kita berkaraoke. Tak salah. Ya? Kalau karaoke dengan isteri kan? Ya? Tak kira suara macam apa pun, tapi itu untuk unsur hiburan yang dibenarkan dalam syariat, dalam lingkungan yang dibenarkan untuk suami dan isteri. Wallah, itu tambahan daripada tajuk tadilah, ya. Okey, jadi yang keempat, malah Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahawa memotong kuku, rambut atau bulu hanya makruh bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban sahaja, iaitu setelah masuk 1 Zulhijjah hingga selesai ibadah korbannya. Hari ni dah berapa Zulqaidah ni? Tak ingat dah. 20. Artinya ada 10 hari lagi untuk kita masuk ke 1 Zulhijjah. Ada niat berkorban? Laksanakanlah, ya. Walaupun ia sunat, tetapi ia di antara syiar Islam, ya. Dan bila berkorban itu, ya, satu yang pertama kita dapat, orang kata, menundukkan nafsu kita yang sayang kepada harta. Alhamdulillah, tahun ni kan dah dibenarkan kan untuk melakukan ibadah korban. Masjid Al-Falah berapa puluh ekor? Memanglah masjid Tan Sri kan memang hebat, ya. Jadi di situ kita lihat, ya, bila kita berkorban, ya, walaupun mahal, ya, lembu 700, 8 kali 7 56, itu nombor besar lah tu. Kalau 5,000 lebih, nombor besar. Kalau sekitar 4,000 lebih, itu sederhana.
Kalau 3,000 tu nombor kurus. Jadi kalau kita mampu untuk yang itu, pergilah, ya. Banyak lagi yang kita boleh spend daripada jumlah 800 untuk kehidupan kita. Kalau hajah selalu shopping baju berapa? Tak kurang 1,000 kan? Jadi kalau setakat 800 setahun sekali, apa salahnya kan? Itu tanda kita sedia berkorban, kerana itu perintah Allah. Yang kedua, daging tu, ya. Kalau kita ni mungkin dah biasa hari-hari makan daging sampai kena darah tinggi. Tapi setengah masyarakat kita, ya, tak berpeluang untuk mendapatkan nikmat sedapnya makan daging. Lagilah kalau daging fresh. Dah termasuk masak sup tulang. Sup tulang. Allah, memang segar kan. Jadi kegembiraan itu dikongsikan dengan masyarakat. Jadi bila kita niat untuk berkorban bermula pada 1 Zulhijjah itu, maksudnya 29 tu Zulkaidah kita siap potong-potong. Ya. Lepas tu kita biarkan sampailah ke 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah boleh belum? Tak boleh lagi, ya. Sebab 9 Zulhijjah lah adalah wukuf Arafah, hari raya pada 10 Zulhijjah. Kemudian tambah lagi 3 ayam tasyrik, 11, 12 dan 13. Jadi kalau haji-hajah berkorban di tempat kita sendiri, okey, senang. Sebab kita nampak disunatkan kita menyaksikan sendiri majlis penyembelihan tu. Tapi kalau kita berkorban di tempat lain, berhubunglah dengan penganjur. Jadi kalau penganjur tak boleh dihubungi, masalah. Betul tak dibuat? Jadi kan ada kan banyak NGO, jadi mohonlah maklumkan. Walaupun benda ni sunat, ya, maksudnya bila makruh ting sunat kita, makruh motong, sunat kita menjaga. Jadi kita nak maklumkan sunnah, pastikan yang agensi-agensi ataupun NGO yang mengurus ini sentiasa berhubung. Macam mana dia nak maklumkan, ya? Kalau saya biasanya saya akan 2 cara, ya. Satu, saya buat SMS. Sebab SMS ni cepat. Ada 100 tu kita masukkan SMS tu semua akan dapat. Okey, haji-haji alhamdulillah korban hajat telah dilaksanakan. Jadi bolehlah nak potong kuku atau nak potong rambut, ya. Lepas tu kalau WhatsApp tu lambat, ya. Sebab kalau masuk guru tak boleh. Itu private nombor masing-masing kan. Jadi maksudnya ada komunikasi. Jadi Imam Syafi'i menyatakan bahawa yang makruh untuk potong itu adalah bagi mereka yang berniat untuk berkorban untuk pada bermula pada suatu Zulhijjah hinggalah sembelih itu dilaksanakan. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud sesiapa yang ingin melaksanakan ibadah korban dan apabila telah masuk awal Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sehingga telah menunaikan korbannya. Jadi inilah satu syariat yang diajar oleh Islam, diatur untuk kita supaya kehidupan kita ini lebih teratur, cantik, ada sistem dan ada peraturan. Jadi rasanya setakat tu tajuk kita. Untuk seterusnya itu berkaitan dengan menopause. Tapi buku ni saya tak pasti sebab dia seolah-olah terputus. Apabila usia telah meningkat, ini berkaitan dengan menopause ni. Ini habis tentang masalah kuku. Jadi insyaAllah yang ni Ustaz akan sambung pada sesi yang akan datang. Jadi yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Jadi Ustaz dah datang belum? Dah datang, belum? Oh, ada persoalan, ada pertanyaan? Sila aja. Ya. Okey. Baik, bila rambut itu sudah dipotong, kuku sudah dipotong, jadi bagaimana kita nak menguruskan, ya, lebihan ataupun buangan daripada jasad kita? Jadi sebaik-baiknya, ya, kita tanam, ya, sebahagian ataupun jasad yang kita pisahkan. Saya ambil kias daripada kalau kita meninggal dunia, memang kita akan dikebumikan. Kalau sebahagian besar daripada tubuh kita terputus, kita kena tanam juga. Dan kalau rambut dan juga kuku itu eloknya ditanam bagi mereka yang ada tanah lah. Jadi kalau yang tidak ada tanah, yang penting dia diurus dengan baik, cuma jangan dibakar, ya. Rambut, kuku itu tidak elok, ya, untuk dibakar. Jadi dikembalikan kepada bumi kerana asal kita daripada tanah
dan kita kembalikan sebahagian jasad kita ke tanah. Jadi kalau tak ada tanah besar, carilah tanah-tanah kecil. Ada taman pasu bunga kan. Kalau kuku terletaklah kat situ. Mudah-mudahan kalsium tu menjadi baja. Ya? Dah, maksudnya tanah. Maksud bumi itu tanah. Sebab bila tanah ni ada satu elemen yang boleh menghancurkan, ya, dan menjadikan ia kembali kepada tanah. Bukan maksudnya tanah tu. Tapi bila kita kan dikebumikan di tanah, apa yang berlaku tubuh badan kita, dia akan hancur, dia akan meresap ke bumi tanpa ada sebarang kesan. Ya. Tetapi kalaulah kita tak letak di tanah, apa akan jadi? Contoh kita bungkus dalam plastik. Dia akan jadi busuk begitulah. Ya. Ataupun kalau tak tanah, tak je masuk dalam laut, sungai ke, yang mana ia tidak akan menjejaskan kepada kehidupan yang lain. Ya. Kalau rambut itu ditabur-taburkan begitu, dia boleh membahayakan. Contoh rambut terbang, sebab dia ringan, masuk dalam makanan. Masuk makanan kita terperas masuk dalam perut. Akan terbelit-belit dalam perut kan. Bahaya. Sebab itulah bagi wanita kalau nak masak itu, ya, pakailah penutup rambut, ya. Sebab banyak kes yang rambut itu ada dalam makanan, ya, untuk kebersihan, dan peraturannya pun begitu, bukan kena pakai topi-topi itu kan. Itu yang lelaki, kalau perempuan pun kena tutup. Jadi ya, cara kita nak uruskan lebihan daripada tubuh badan kita ialah seelok-eloknya kita tanam di dalam tanah. Kalau tak ada tanah, uruskanlah dengan cara yang terbaik supaya ia tidak memudaratkan kepada orang lain. Kalau nak masuk tong sampah, ikat elok-elok dalam tong, sama dalam bekas. Kenapa? Supaya ia tidak dibungkus betul. Rambut tu dipintal elok-elok, masukkan dalam tong sampah. Mudah untuk diurus dan dibuang pada tempat yang sepatutnya. Ini kadang kita nampak kecil kan, ketik kuku entah berterabur bawah kerusi, dekat bila cushion tu nak bersihkan, Masya Allah. Banyaknya kuku kat situ. Jadi itu tak baik, tak jaga kebersihan. Dan kita bimbang, ya, mungkin pada kuku ataupun ada kuman-kuman yang boleh menyebabkan merebaknya penyakit. Wallahu a'lam. Ya. Tak perlu. Ya, tidak disunatkan untuk membasuh, ya. Yang disunatkan dimandikan atau dibasuh itu ialah apabila jasad kita dah sempurna menjadi manusia, dah menyawa, dia wajib, ya. Kalau belum bernyawa, sunat. Tapi kalau potongan tubuh badan kita, harus untuk kita membersihkan saja. Contoh aksiden patah kaki, jadi disunatkan untuk membasuh anggota itu untuk tujuan kebersihan. Jadi kita menghormati kepada tubuh badan kita yang tercabut, tak boleh nak sambung, ya. Wallahu a'lam. Jadi okey, ada lagi, silakan. Saya selit. Ya, betul, ya. Kenapa perlu diurus juga? Kerana ada unsur-unsur yang boleh digunakan untuk dimanipulate, ya, oleh orang-orang yang tak betul lah. Contohnya antara ilmu sihir ialah menggunakan sebahagian daripada tubuh badan, ya. Jadi kalaulah disihirkan rambut tersebut, orang jumpa, takut juga ia boleh memudaratkan. Itulah perlu diurus dengan baik. Kemungkinan boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tentu yang tidak bertanggungjawab, ya. Sihir memang ada di mana-mana, dan manusia ini dalam nak memuaskan hati dan perasaan dia, kadang dia dah lupa halal dan haram, yang penting dia puas. Ini jadi masalah dalam masyarakat kita. Jadi bila kita dapat urus dengan baik, kita tanam, dia akan reput, ataupun kita simpan dengan tempat yang orang tak boleh nak akses, yang maka kita akan selamat, di samping kita bertanggungjawab terhadap amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu tubuh badan kita. Jadi rasanya cukup setakat dulu. Yang benar itu daripada Allah, yang salah dan saya pada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ja'alna mimman ya'mal bima 'alimna. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ahli jannatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.